Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mualim nak ajak untuk subjek akidah. Hari ini kita belajar subjek akidah dalam silibus Muslim. Itu yang disampaikan oleh Mualim sendiri, Mualim Sakif. Untuk maklumat itu, Mualim akan ajar untuk semua tahun 2 akidah dan termasuk kelas online dan termasuk dalam Google Classroom. So, apa-apa bahan yang dimasukkan dalam kita punya Google Classroom dalam akidah punya Mualim yang masukkan. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah awal-awal topik dalam Muslim. Kita baru masuk dalam silibus Muslim, iaitu pelajaran pertama, rukun iman dan dalilnya. Okey, apa yang Mualim nak antum dapat hasil pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, menghayati rukun iman untuk diterapkan dalam kehidupan. Dan yang kedua ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan iman dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga ialah tidak meremehkan ibadah. Pesan daripada apa yang kita faham, kita betul-betul beriman daripada rukun iman ialah kita tidak meremehkan ibadah. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, dalam pelajaran kali ini kita ada satu unit sahaja, iaitu rukun iman dan dalilnya. Ini sahaja kita punya unit ada dalam kalau boleh tengok dalam buku, ini sahaja unit 1 rukun iman dan dalilnya. Tak banyak sangat pun apa dalam topik pelajaran pertama. Okey, hari ini kita akan belajar rukun iman. Sudahkah antum menghafal rukun iman? Ya, sudah. Mualim kami sudah belajar pada tahun 1. Kalau begitu, cuba kamu sebut rukun iman tersebut. Okey, yang pertama ialah apa dia rukun iman anak-anak semua? Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Dan yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Dan yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman bukan sahaja kita tahu dan percaya saja, tapi kita macam mana kita membuktikan keimanan kita dengan setiap keenam rukun iman tersebut. Kita pergi yang seterusnya, itu apa itu iman. Ya, apa itu iman? Iman dibuktikan dengan penyataan hati, dizahirkan melalui percakapan dan perbuatan. Maksudnya apa yang kita niatkan dalam hati, apa yang kita niatkan dalam hati ni ada dua. Satu, kalau kita niat baik, kita dapat satu pahala. Kalau kita niat benda yang buruk, kita tak dapat apa-apa. So, kalau kita sentiasa niat benda yang baik, kita sentiasa dapat pahala. So, sentiasalah hati kita ni berniat untuk melakukan perkara yang baik. Niat sahaja pun dah dapat pahala. Betapa indahnya dalam agama Islam tu sendiri. Okey, penyataan dalam hati dizahirkan melalui percakapan dan perbuatan. Okey, yang ini dari dua perkara macam tadi juga. Kalau kita niat baik, kita dapat satu pahala. Kalau kita buat perkara tersebut, dapat pahala lagi. Tapi bila kita niat tak baik, kalau buat perkara tak baik, kita dapat dosa lah. Tapi niat tu kita tak dapat apa-apa. Cuma kalau kita buat tu dosa. Contoh, kita ada niat tak baik. Tapi dari segi perbuatan dan percakapan kita, tiba-tiba kita berubah. Maksudnya kita cakap, okey, nak cakap macam ni, tapi kita ubah, kita nak cakap benda yang baik. So, kita dapat pahala percakapan dan perbuatan kita yang baik tersebut. Contoh, niat macam malas lah tolong mak hari ni, tapi bila mak cakap contoh, Wafi tolong mak hari ni, tapi dalam hati aku malas, tapi kita pergi juga buat. Itu maksudnya kita ada niat tak baik dan perbuatan dan percakapan tu, okey, ya mak, walaupun dalam hati yang seberat, tapi okey, ya mak, kita terus buat. So, maksudnya kita walaupun niat tak baik, tapi kita punya percakapan dan perbuatan itu baik. Itu insyaAllah Allah akan terima perbuatan kita. Walaupun mula niat tak ikhlas, tapi lama-lama bila kita punya percakapan dan perbuatan itu, kita lama-lama kita biasakan. Walaupun awal-awal tu kita tak ikhlas. Contoh macam solat kan rasa berat, dia nak buat. Tapi kita buat juga. Sebab apa? Sebab benda tu dalam rukun Islam. Maksudnya benda tu wajiblah kita buat. Macam puasa juga. Mula rasa berat, dia nak buat. Tapi lepas tu kita buat. Maksudnya, kita dalam proses dalam meningkatkan iman. Yang maksudnya, kita dari semasa ke semasa, kita mula niat, walaupun niat tu rasa berat, tapi kita buat juga. Kita buat sikit demi sedikit. Cuba untuk solat. Walaupun ada jenis yang tak boleh solat setiap hari, tapi kita solat sikit-sikit lah dalam usia umur kamu ni. Cuba untuk solat 5 waktu, cuba untuk berpuasa, kalau tak boleh berpuasa penuh,
Ada yang mungkin berpuasa separuh hari lah. Kalau yang puasa separuh hari itu, tapi kita sentiasa kena niat untuk ada puasa yang penuh. Betul. Kalau solat tak cukup, tapi kita sentiasa setiap hari untuk solat bagi penuh. Kita kena ada azam, kita kena ada niat setiap hari untuk puasa, solat penuh. Apa lagi untuk kita tolong mak ayah kat rumah walaupun rasa berat, kita nak tolong. Atau PKP macam ni kan, kita rasa sepanjang hari kat rumah dengan mak ayah kita. So mak minta tolong, ayah minta tolong, kita kena buat. Walaupun rasa dah berat tu hati, tapi kita kena sentiasa ikhlas. Kalau mak ayah kita cakap minta tolong kita apa-apa, terus buat. Begitu juga dengan, itu antara hubungan kita dengan manusia. Dengan mak ayah kita, kalau hubungan kita dengan Allah, kita kena buat juga lah benda yang wajib tu. Macam puasa, solat. Walaupun hati kita rasa berat nak buat, macam malas punya lah, tapi buat juga. Maksudnya, dia bila lama-lama tu, kita akan jadi ikhlas. Benda ni kita kena berlatih setiap hari. Maksudnya kena konsisten. Okay. Orang yang beriman perlu membuktikan iman dengan melakukan ketaatan Allah kepada Allah seperti solat dan puasa. Solat dan puasa perlu dilakukan dengan cara yang betul. Kita dalam fasa sekarang ni, kalau awak sekarang ni tahap darjah 2, kita step by step kita belajar. Apa yang kita tak tahu tu, kita kena perbetulkan lah. Kalau kita buat salah tu, cara solat kita salah, kena perbetulkan. Sebab itulah kita kat sekolah ada program KPIM untuk membetulkan kita punya bacaan solat, kita punya wuduk, kita punya rukun. Kat sekolah kita ada buat. Siapa lagi? So, kita terus kepada ada lagi. Kita wajib mempercayai rukun iman. Maksudnya rukun iman ni wajib lah. Apa jadi kalau kita tak yakin, kita dianggap kafir. Kalau kita tak percaya kepada Allah, maksudnya kita kafir. Nauzubillah ni, harap kita jauhkan lah. Maksudnya 6 rukun iman tu, maksudnya itu adalah keras kepada agama kita. Nanti ada kita punya hadis dia. Kenapa makna cakap teras? Kita ada hadis semua. Okey, mari kita membaca hadis Rasulullah SAW yang merupakan dalil rukun iman. Tengok rukun iman. Okey, ni hadis ni panjang daripada Umar. Umar ni siapa? Sahabat Nabi. Sahabat dapat kepada Nabi. Umar. Kalau yang 4 Khulafa' Rasyidin tu, antaranya Umar. Apa dalam hadis ni? Dalam hadis ni ada mengandungi rukun iman, rukun Islam, tentang iman yang okey. Ada mana tunjuk ya? Okey, dalam ni ini ya akhbar ni ada Islam. Islam ni mana tak gariskan ni tentang Islam. So kalau tentang akhbar ni ada iman. Ni hadis tentang iman. Akhbar ni anil ihsan, tentang ihsan, dan seterusnya tentang tanda-tanda kiamat. Okey, muallim dalam buku dia tak penuh hadis ni, tapi dalam slide ni muallim bagi penuh kerana dia banyak ibrah yang kita boleh ambil daripada awal sampai akhir. Ini merupakan tentang agama kita. Keseluruhan ni tentang agama kita. Apa yang kita boleh kenal tentang agama kita dalam hadis ni antaranya. Okey, daripada Sayyidina Umar. Permulaan hadis ni, muallim kita boleh ambil daripada ibrah daripada permulaan hadis ni. Apa dia? Muallim akan baca dulu. Sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul di dalam majlis itu seorang lelaki yang berpakaian serba putih, berambut terlalu hitam. Dia ada kesan bahawa ia seorang musafir dan tiada antara kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk bersama Rasulullah SAW dan ditemukan kedua lutut Rasulullah SAW. Serta diletakkan kedua tapak tangan ke atas kedua Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, kabarkanku tentang Islam." Okey, dalam permulaan hadis ni adalah berkenaan tentang adab belajar. Maksudnya adab belajar, maksudnya kena dekat face to face, maksudnya kena, kita tak boleh. Maksudnya kita belajar tu macam duduk jauh-jauh tak dengarkan. So, maksudnya kita kena duduk dekat-dekat. Kalau dalam kelas, duduk barisan bayar hadapan tu, maksudnya itu lebih afdal dalam belajar. Bukan duduk belakang tak bagus. Tapi muallim sendiri lah kena kuatkan suara. Yang penting antum kena dengar. Maksud contoh kalau kita kelas online ni, kita secara online ni, virtual ni, kamu kena dengar lah. Maksudnya dengar, maksudnya tak boleh lah kamu, contoh kamu buka laptop ni, tiba-tiba kamu duduk jauh-jauh kan. Ataupun kamu tak pasang speaker ke, tak pasang mikrofon ke, ataupun audio kamu tak ni ke, memang tak jelas. So maksudnya, macam mana kita nak untuk ilmu, kita punya penyampaian antara guru dengan pelajar tu kena dekat lah, kena dekat.
kalau dalam kelas maksudnya muallim tu kena cakap kuat, kalau tak dengar cakaplah muallim muallimah tak dengar lah. Maksudnya muallim dengan muallimah tu kena kuatkan suara. Ataupun kamu jangan duduk berjauh sangat. So kalau dalam kelas kita pun, dalam kelas satu kelas kat sekolah pun dia baca ruang dia tak besar, dia sederhana. Maksudnya insya-Allah boleh dengar lah setakat yang boleh ajar tu kan. So okay, kita berbalik pada tadi. So kalau dalam kelas online kita kena pasang speaker lah. Maksudnya pasang mikrofon. Kita dalam adab belajar. Jadi kalau kita dalam belajar jangan mute muallim, jangan mute muallimah. Maksudnya kita kena senyap. Kalau ada soalan baru tanya, soalan berkenaan dengan apa yang kita tanya. Terus direct to the point. Khabarkan tu tentang Islam. Islam itu ialah bersaksi, bersyahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan hendaklah kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Mekah jika kamu mampu mengerjakannya. Okey, dalam ni rukun Islam yang mampu kita kerjakan ialah bersyahadah. Untuk yang kamu lah, untuk darjah 2, boleh solat, boleh keluarkan zakat, maksudnya kamu dah hafal syahadah. Berpuasa menunaikan haji ni jika kamu mampulah. Maksudnya belum semua orang lagi mampu. Mungkin ada yang dah pergi umrah, mungkin ada yang dah pergi haji, tapi bukan semua orang yang mampu. Itu dia. Okay, mengeluarkan zakat. Zakat ni ayah kamu lah yang buat, parents kamu yang buat. Zakat ni tak perlu risau sebab selagi kamu dalam tanggungan, ayah kamu yang akan bayarkan zakat untuk kamu. Okay. Lelaki itu berkata benar. Okay, lelaki ni misteri ya. Lelaki itu berkata benar. Maksudnya dia yang bertanya, lepas tu dia juga yang jawab. Dia tanya, dia membenarkannya. Ya betul. Lepas tu dia tanya lagi tentang iman. Okey, ni hadis ni. Iman hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Maksudnya, macam tadi, rukun-rukunnya. Okay, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, akhirat. Dia ikut tertib. Dan hendaklah kau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Qadar dan qadar adalah takdir yang baik dan yang buruk. Maksudnya kita percaya apa yang dia takdirkan kepada kita tu, maksudnya ia semua datang daripada Allah. Okey, benar kata boleh cakap benar lagi. Okey, gambarkan aku tentang ihsan. Okey, apa tu ihsan? Kalau kita baca ihsan ni, okey, mari kita baca dulu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Okey, dalam ni, kalau kita dalam, apa yang kita nak dapat ni ialah, macam mana kita nak khusyuk dalam, macam mana kita tak nak minimalkan dalam ibadah. Inilah salah satu contoh, macam mana kita boleh khusyuk dalam ibadah. Kita boleh sampai tahap ihsan ni, kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita. Maksudnya kita berasa takutlah kita bayangkan Allah berada di depan kita. Ketika kita solat, jadi kita tak bermain-main lah dengan kawan-kawan, tak usik adik-beradik, tak usik saudara-mara yang tengah solat. Mungkin kita solat tu betul-betul pandang tempat sujud, kita berasa takut, berasa Allah tu betul-betul lihat kita beribadah. Jadi sampai tahap ihsan ni benda yang agak macam mana, benda yang salah satu macam ni kita khusyuk. Salah satu cara kita nak khusyuk dalam solat. Maksudnya kalau kita berjaya buat benda ni, maksudnya insyaAllah lah kamu tak fikir benda lain dalam solat. Maksudnya tiba-tiba solat, boleh biasa kalau solat tiba teringat lepas ni nak makan apa lah, boleh nak teringat je lepas ni nak makan apa, lepas ni nak makan apa, lepas ni dah bersiap ke kerja nak buat, lepas ni nak main game apa, macam tu dia berfikir nak main game pula lepas tu dalam solat tiba-tiba nak main game Roblox lah, apa-apalah yang kamu main, tak berada Roblox. Okey, rukun iman dan dalilnya. Okey, lelaki itu berkata lagi, kabarkanku tentang hari kiamat. Lelaki ni siapa? Misteri lagi ya. Tiadalah orang bertanya itu lebih mengatur daripada orang yang bertanya. Maksudnya lelaki tu dah tahu dah apa dia tentang hari kiamat. Lelaki tu bertanya lagi, kabarkanku tentang tanda-tandanya. Okey, apa yang kita boleh dapat kat sini je lah. Okey, boleh baca. Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila engkau melihat orang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembang kambing, berlembut-lembut, berbina bangunan yang tinggi. Apa yang kita boleh ambil kat tanda-tanda kat sini ialah yang pertama ialah apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa di sini anak-anak semua ialah kamu sebagai tuan dan ibu bapa sebagai hamba lah. Maksudnya apa yang kamu kalau tak dapat apa-apa yang kamu nak, kamu marah. Kamu paksa mak ayah kamu sampailah benda tu kamu dapat. So, maksudnya kat sini adalah satu perbuatan yang tidak baik dan merupakan tanda hari kiamat. So apa yang mak ayah suruh, sepatutnya kita lah kena dengar. Kalau mak ayah kita kata
benda tu tak boleh untuk kita dapatkan ni, maksudnya jangan minta. Saya tak eloklah untuk kita ada je keburukan.